Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada malam ini. Sekali lagi Allah himpunkan kita dalam majlis ilmu. Sebagai muqaddimah, sebelum kita membaca Bahrul Mazi jilid 14, di dalam sebuah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis sawm was salah, atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abi Darda radhiyallahu anhu kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, ma min syai'in, tidak ada satu benda, yudha'u fil mizan, di akhirat esok bila Allah letakkan amalan di atas mizan, di atas timbangan, tidak ada satu perkara yang diletakkan di atas mizan esok asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Nampak simple tuan-tuan, tapi susah nak buat. Nabi kata di akhirat esok, ketika amalan manusia dibentangkan dan akan ditimbang, ketika amalan itu diletakkan di atas neraca mizan, amalan kebaikan, segala benda kita buat, kebaikan demi kebaikan ini, tidak ada satu kebaikan yang lebih berat daripada husnil khuluq, akhlak yang baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis sawm was salah. Nabi kata, sesungguhnya satu orang yang memiliki akhlak yang baik, dia punya darjat sampai ke darjat satu orang yang boleh melaksanakan puasa dan sembahyang sepanjang masa. Tuan-tuan larat nak mekik sembahyang setiap hari, mekik malam, sembahyang fardu ni sembahyang lah. Sahibus sawm wassalah, makna dia orang yang selalu melazimi sembahyang dan puasa sunat. Tiba-tiba Nabi kata, orang yang boleh pastikan dia memiliki akhlak yang baik, darjat dia di sisi Allah sampai ke darjat orang yang boleh melaksanakan puasa sunat dan orang yang duk rajin sembahyang setiap hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abu Daud, Nabi nak bagi galakkan supaya kita ni memiliki akhlak yang elok, akhlak yang mulia-mulia. Kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Nabi kata, aku ni esok aku menjadi penjamin terhadap satu rumah yang ada dalam taman syurga. Aku, Nabi kata, za'im, aku penjamin di atas satu rumah fi rabadil jannah, yang ada dalam taman syurga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Rumah itu Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang boleh tinggal perdebatan, berkelahi, bertengkar. Orang yang boleh tinggal bertengkar dengan orang ni walaupun dia di pihak yang benar. Ini susah tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul, kita lagu mana kalau kita betul? Aku betul aku lah, pasal aku betul, hang salah. Tapi Nabi SAW kata apa? Hang menegakkan kebenaran di pihak hang tu, hak hang, betul. Tapi kalau hang tengok dia ni satu macam punya syekh duduk ada depan hang, kalau hang bertengkar dengan dia pun dia tak akan mengaku kalah. Walaupun hang betul dia salah, hang boleh buktikan kata dia salah, dan hang boleh buktikan kata hang betul. Hang tengok dia ni lagu tu punya perangai, hang tinggal dia, hang tak bertengkar dengan dia, hang tinggal dia. Tindakan hang itu lebih mulia daripada satu orang mengangkat kebenaran yang ada dekat dia.
Maka Nabi kata apa? Ana za'im, aku akan jadi penjamin kepada seorang yang memiliki perangai ini. Allah sediakan rumah dalam syurga esok liman tarakal mira, orang yang meninggalkan pertelingkahan, suka berkeli dengan orang, suka bertengkar, duk tak ada nak pecat orang ya. Kalau ada alasan munasabah tak apa. Kita pun pelik, ada orang yang dia suka bagi orang marah, dia suka marah orang, dan dia suka orang benci pada dia, dan dia suka biak kebencian itu sampai bila-bila. Maka manusia yang suka bertelingkah, manusia yang suka berkeli, manusia yang tak boleh ada sifat rafiq, arifq, lemah lembut, santun, tenang hati, dia tak dapat ni. Nabi sebut ni, Nabi nak bagi galakkan kepada kita supaya jaga hati, hiaskan diri dengan akhlak yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa bi baitin fi wasatil jannah, aku menjadi penjamin terhadap satu rumah yang disediakan di tengah-tengah syurga. Tadi dalam taman, hak ni di tengah-tengah syurga. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, untuk orang yang boleh tinggal perangai suka bohong walaupun dia melawak. Nabi kata walaupun dia melawak. Ada orang kata melawak ni, kita bohong kan, kita bohong sungguh, kita melawak kan. Nabi kata orang yang boleh pastikan dia tidak tipu dan tidak berbohong walaupun dalam keadaan dia melawak, dia akan dapat rumah ni. Wa ana za'im wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Hak ni special ni. Dan aku menjadi penjamin kepada satu rumah yang ada dalam tingkat yang paling tinggi dalam syurga, paling tinggi dalam syurga, bagi orang yang memperelokkan akhlak dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi punya kekuatan akhlak dia, Nabi punya kekuatan peribadi akhlak dia. Orang masuk Islam bukan kerana Nabi cengih, tidak. Bukan kerana Nabi menghunuskan pedang supaya dia masuk Islam, tidak. Tapi ramai orang masuk Islam kerana akhlak Nabi SAW. Satu kata-kata yang indah juga. Nabi Yusuf alaihissalam, cantik dia, indah dia, sehingga menyebabkan perempuan-perempuan dalam istana boleh terpotong jari mereka. Cantiknya Nabi Yusuf ni sampai macam tu. Ada kawan share baru ni kata-kata tu. Cantiknya Nabi Yusuf ni, indahnya dia, handsomenya dia, sempurnanya Tuhan jadikan dia dengan kecantikan tubuh dan muka dan wajah dia, sehingga perempuan-perempuan di istana boleh potong jari mereka sampai mereka tak sedar. Tapi Nabi SAW boleh bagi orang jatuh cinta kepada dia walaupun tak pernah tengok dia. Okay. Bukan nak banding beza tak, tapi nak bagi tahu kata apa? Kemuliaan Nabi itu. Nabi SAW boleh menyebabkan orang jatuh cinta kepada dia walaupun mata tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok Nabi, tapi buat himpunan selawat perdana, buatlah di dataran terbuka yang besar-besar, orang boleh berhimpun sampai 10-20 ribu kerana nak berselawat pada Nabi. Mana ada manusia dalam dunia yang orang cinta pada dia tak pernah tengok? Tak pernah tengok tuan. Duk dengar aja nama Muhammad SAW, dengar tu pun dah cukup dah menyebabkan orang jatuh cinta pada Nabi. Tuan-tuan boleh bayang kalau sahabat-sahabat melihat Nabi tiap-tiap hari, maka tak heran sahabat sudah jatuh cinta, bahkan lebih daripada tu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada mukadimah yang kita buat ni, try hiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, kerana akhlak yang baik itu menyebabkan kekuatan kepada kita. Satu. Yang kedua, kita menarik kasih orang. Yang ketiga, kita menarik kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita.